Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya mengambil ruang ini untuk mengulas kenyataan seorang pegawai Suhakam. Saya tidak tahu pasti apa kedudukannya, tetapi dia macam melahirkan tidak puas hati dengan fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Perlis berhubung dengan hukum berinteraksi dengan mukhannas ataupun kita letak sebagai pondan, maknya, bapuk, pengkit, tomboy, transgender. Dan dia rasa mungkin ini seolah-olah macam menyanggahi rights ataupun hak-hak yang patut diterima oleh seorang warga di dalam negara ini. Saya tidak pasti sama ada beliau membaca ataupun tidak fatwa kita itu dengan teliti. Jika beliau tidak membaca, itu sangat duka cita untuk menjadi pegawai di bahagian organisasi yang memperkatakan tentang rights tetapi tidak meneliti hal-hal yang membabitkan persoalan yang seperti ini. Sebelum saya nak jawab beliau, saya ingin jelaskan bahawasanya kita ketika mengeluarkan fatwa, kita bukan buta tentang soal rights. Bahkan Islam adalah agama yang meletakkan soal hak-hak bagi mereka yang berhak. Tetapi Islam mengimbangi hak-hak itu. Bukan saja hak satu pihak, tapi hak pihak yang lain yang hidup dalam dunia ini ataupun yang terlibat dengan satu-satu perkara itu. Kadang-kala mereka yang memperjuangkan tentang hak ini hanya memikirkan tentang hak golongan yang mereka perjuangkan. Mereka lupa tentang golongan lain yang terbabit sama. Macam golongan yang terbabas dalam memperjuangkan hak wanita, sehingga terlupa tentang hak lelaki. Yang memperjuangkan tentang hak isteri sampai terlupa tentang hak suami. Yang memperjuangkan tentang hak suami juga mungkin sampai terlupa tentang hak isteri. Yang memperjuangkan hak anak-anak sampai melupakan tentang hak ibu bapa. Tapi Islam balance. Islam ada tawazun. Islam ada keseimbangan dalam hal yang seperti ini. Mungkin pegawai ini dia membaca berita yang menyatakan golongan pondan ataupun maknyah ini tidak dibenarkan masuk ke masjid di negeri Perlis, Mufti Perlis. Lalu dia pun buat kesimpulannya. Saya ingin jelaskan tentang maksud fatwa kita ini supaya dia jelas. Dan fatwa itu sebenarnya dia patut jelas pun. Kita memang edar di dalam web Jabatan Mufti Negeri Perlis. Fatwa keseluruhannya itu telah dimasukkan sejak daripada awal. Fatwa ini ialah pada 23 sehingga 24 Jun 2021 ketika mesyuarat kita itu bersamaan dengan 12 ke 13 hingga 13 Zulqa'dah 1442 Hijrah. Dalam fatwa itu kita memperkatakan tentang tasyabbuh, iaitu perbuatan lelaki ataupun wanita dengan sengaja meniru jantina yang berbeza, sama ada dengan pertuturan dia, tingkah laku, perbuatan dan pakaian tanpa mempunyai keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Keperluan itu seperti pendidikan ataupun nak buat penyaksian di mahkamah atau nak beri keterangan atau seumpamanya. Tak ada pasal-pasal. Satu perempuan pergi menyerupai lelaki, seorang lelaki menyerupai perempuan tanpa ada sebarang keperluan. Hal ini disebut sebagai tasyabbuh, dan tasyabbuh ini bukan dilarang oleh individu mana-mana, tetapi dilarang oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Ibnu Abbas meriwayatkannya, menyatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabbihin minar rijal, yang menyerupai, yakni mutasyabbih itu memang mudzakkar. Dia menyerupai lelaki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai lelaki. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini ada soal keseimbangan yang diciptakan di alam ini. Kan? Jadi dengan itu
Lelaki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai lelaki itu dilarang dan dilaknat, yakni dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ia termasuk dalam dosa besar apabila dia laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita memberikan pengecualian apa yang kita sebut, yang disebut sebagai al-mukhannas khalqi, iaitu golongan yang mana dia bukan lelaki nak menyerupai perempuan, memang dia lahir-lahir macam tu dah. Cakap dia pun macam tu, jalan dia pun memang macam tu. Dia bukan meniru. Memang dah orang kata semula jadi dia begitu. Golongan yang seperti ini dikecualikan selagi mana dia tidak sengaja nak buat begitu. Suara dia tu memang dengar tu macam suara perempuan. Ataupun perempuan dengar suara dia garuk. Orang utara kata lah, kasar suara dia. Macam suara lelaki. Bukan dia sengaja pergi buat ke, sengaja pergi besarkan suara ke, pergi makan hormon kan, tak. Dia memang asal begitu. Mukhannas khalqi yang seperti ini adalah dimaafkan kerana dia tidak sengaja, bahkan demikian dia berlaku pada dirinya sejak asal. Jadi kita juga bagi pengecualian, kita kata kalau ada lelaki memang cenderung suka kepada orang, tengok lelaki tengok lelaki, dia terangsang dengan tengok lelaki, padahal dia lelaki. Perempuan tengok perempuan, dia terangsang, dia kecenderungan seks dia sesama jenis. Selagi mana dia tidak melakukan hubungan itu, maka dia tidak berdosa di sisi Allah, kerana perasaan yang bermain dalam diri dia bukan di luar daripada kawalan dia. Bahkan dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika dia bersabar mengelakkan hal itu, kerana hal itu bercanggahan dengan syarak. Maka dengan itu dia mendapat pahala yang lebih daripada orang lain, kerana ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan ataupun menimpa dirinya. Itu kita sebut pada mukadimah fatwa kita. Dan ada berapa 4 perkara yang kita sebut berhubung dengan mukhannas yang memang meniru-niru ini, sengaja menyerupai jantina yang lain ini, sama lelaki pada perempuan, perempuan pada lelaki ini, dan kita kata ini adalah perbuatan ini menjadikan seorang itu fasik. Kita sebut perkara yang pertama, hukum seseorang berkhalwat dengan golongan ini. Kalau dia lelaki berkhalwat dengan satu orang mukhannas yang mana dia tu lelaki dah jadi macam perempuan, kalau sekiranya boleh menimbulkan fitnah sehingga akhirnya dia akan tergoda ataupun akhirnya orang kampung ataupun orang tempat dia semua salah sangka dengan dia, maka haram untuk dia berada dengan golongan ini. Tapi kalau itu tidak menimbulkan apa-apa fitnah, dia lelaki duduk dengan dia tu lelaki juga, orang tahu dia tidak menimbulkan fitnah, maka dibenarkan kepadanya. Tapi kalau dia duduk dengan jantina walaupun sama, tapi jantina ni dah jadi menyerupai jantina yang lain sehingga menimbulkan fitnah, itu diharamkan. Perkara yang kedua yang mungkin pegawai Suhakam ni nak timbulkan yang rasa mungkin terhapus hak ataupun terganggu hak ni, ialah kita menyebut dalam fatwa itu, solat jemaah golongan ini hendaklah berdasarkan jantinanya yang sebenar, dan mereka diharamkan memasuki masjid dalam keadaan kecelaruan jantina kerana boleh mengganggu suasana ibadah di masjid. Ini yang kita maksudkan. Kita bukan haramkan dia masuk masjid, kita haramkan dia masuk masjid dalam keadaan kecelaruan jantina itu. Ini bukan soal menghalang hak. Kalau satu orang lelaki pakai pakaian perempuan masuk dalam masjid, pergi duduk belah perempuan, jangan fikir hak dia saja, fikir juga hak jamaah perempuan tu yang ada 100 orang ke 20 orang ke 50 orang dalam masjid yang nak solat. Dia sebagai satu orang yang bekerja dengan organisasi tentang rights, kenapa dia hanya mampu berfikir secara hak transjet ataupun hak maknyah ataupun pondan ni saja? Kenapa dia tidak mampu untuk berfikir tentang hak orang-orang yang duduk di dalam masjid tu yang datang untuk beribadah dengan selesa? Kita bukan halang dia masuk, kita halang penampilan dia itu. Jika cikgu tak benarkan satu pelajar yang berpakaian dengan tidak sopan masuk ke dalam kelas, adakah bererti cikgu itu telah menghalang hak seorang itu untuk belajar? Kita menghalang seorang ahli parlimen dengan pakai kain plekat, pakai baju panas saja masuk dalam parlimen. Adakah kita menghalang hak seorang ahli parlimen untuk dia exercisekan hak dia untuk berucap ataupun hadir dalam parlimen? Ia bukan soal menghalang hak, tapi soal manusia mempunyai adab dan sopannya. Kalau kita halang satu orang guru masuk dalam kelas dengan pakai bikini, adakah artinya kita menghalang seorang guru untuk menyampaikan ilmu kepada pelajarnya?
Ini semua dah perkara simple untuk dipahami oleh manusia. Saya duka cita jika satu orang bekerja dalam organisasi rights tetapi tidak dapat memahami hal-hal yang seperti ini. Kita sebut tentang urus jenazah, kita kata dia boleh urus jenazah, tapi mengikut gendernya. Kita kata golongan transgendernya boleh menjadi wali jika yang lelaki itu, jika dia memenuhi syarat-syaratnya. Dan ini adalah perkara yang saya ingin sebut, mengulas tentang pegawai yang seperti ini. Saya tak mau sebut Suhakam lah, kerana dia tak guna nama Suhakam. Tapi saya ingin menasihatkan ataupun memberi pandangan pada Suhakam supaya rasional dalam hal yang seperti ini. Pilih pegawai yang bersesuaian untuk bercakap dan memberikan pandangan. Kerana akhirnya akan hilang kewibawaan pada badan yang mempertahankan hak, tapi nampaknya tempang di dalam memperkatakan tentang hak. Dia hanya fikir hak, dan orang utara ni dia panggil pondan lah. Hak pondan dan maknya saja, dia tak fikir hak-hak orang lain yang mana juga nak hidup. Kalau semua orang kira hak dia pakai baju perempuan, dia lelaki, hak dia untuk masuk tandas perempuan, maka binasalah peraturan alam ini. Maka kalau berlaku kes-kes yang berbagai-bagai, apa dia nak kata? Adakah perempuan juga apabila sekiranya dia hanya pakai dengan seluar jean, pakai tight in, kemudian belah rambut tepi ke tengah ke, kemudian potong rambut pendek, boleh masuk tandas lelaki? Kerana nak memikirkan hak dia untuk dia pergi ke tandas mana-mana, tanpa memikirkan hak orang lain yang menggunakan hal yang sama. Masjid bukan pondan saja nak masuk, masjid ada jamaah dia, lelaki masuk bahagian lelaki, perempuan masuk bahagian perempuan. Mereka bukan diharam masuk masjid kerana mereka itu merupakan lelaki ataupun perempuan. Mereka diharam masuk masjid, dilarang masuk masjid kerana penampilan mereka yang salah. Ubah penampilan, lelaki jadi lelaki, perempuan jadi perempuan, mereka boleh masuk masjid dengan biasa, bahkan mereka dialu-alukan untuk masuk ke masjid. Terima kasih. Harap pegawai berkenaan dan badan berkenaan mengambil nota di atas apa yang saya sebutkan ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.